Pakcik, makcik, tuan-tuan, puan-puan, datuk nenek, otok arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Selama lebih 60 tahun, Sabah dianaktirikan di dalam negara Persekutuan Malaysia. Selama lebih 60 tahun, Sabah dipinggirkan dari aspek pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan infrastruktur di dalam negara Persekutuan Malaysia. Selama lebih 60 tahun, pakcik makcik, rakyat Sabah semakin miskin di dalam negara Persekutuan Malaysia. Walaupun ada banyak parti-parti politik di dalam negeri Sabah, Sabah itu hanya dipandang sebelah mata oleh pemimpin-pemimpin di seluruh negara. Salah satu wilayah negeri yang mempunyai sumber petroleum dan gas asli. Salah satu wilayah yang sangat kaya dengan sumber-sumber ekonomi seperti kelapa sawit, seperti sumber ekonomi yang tidak boleh dijangkakan, pelancongan, kayu balak, tanah-tanah yang subur, lautan dan pulau-pulau yang cukup indah. Namun satu perkara yang perlu saya ulas dan perdebatkan di sini, pakcik makcik. Kita rakyat Malaysia perlu mengakui bahawa Sabah itu sudah dibiarkan mundur dan dibiarkan sangat miskin di dalam negara Malaysia selama lebih 60 tahun. Ini adalah masa yang terbaik untuk saya sebagai anak Sabah, generasi baru di negara Malaysia ini, untuk menyuarakan satu perkara di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan Perdana Menteri ke-8 Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini adalah masa yang terbaik untuk saya bersuara kepada Ketua Menteri Interim yang tidak berguna di Sabah, iaitu Datuk Seri Panglima Shafiee Apdal. Wahai pemimpin-pemimpin yang amat saya hormati, yang amat saya segani, Sabah itu jalan rayanya buruk dan berlubang, pakcik makcik. Lebuh raya Pen Borneo pun daripada zaman datuk moyang kami tidak pandai siap-siap. Takkan 60 tahun pun Sabah tu tidak ada lebuh raya. Pakcik makcik, pemimpin-pemimpin di dalam negara Malaysia tidak percaya Sabah itu ada masalah internet. Pemimpin-pemimpin dalam Malaysia tidak percaya Sabah itu kena panjat pokok dulu baru dapat internet. Pemimpin-pemimpin di Malaysia ini, termasuk pemimpin Sabah, dia tidak percaya warga negara Malaysia di Sabah itu tidak ada rumah, tidak ada tanah, tidak ada duit, tidak cukup makan. Anak-anak mahu sekolah tapi tidak boleh dihantar ke sekolah sebab sangat miskin. Mahu bawa kereta pun tidak boleh sebab tidak ada jalan raya. Jambatan pun berlubang-lubang, jalan rayanya lagilah berlubang-lubang. Masalah ini berlaku selama lebih 60 tahun. Maka saya sebagai generasi baru, atas prinsip kebebasan bersuara di dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, saya ingin membangkitkan rasa kekecewaan dan rasa marah orang-orang Sabah dalam Malaysia. Bermula minggu depan penamaan calon untuk pilihan raya Sabah 2020. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas sebagai generasi baru. Cukup-cukuplah wahai pemimpin-pemimpin kami memperbodohkan orang-orang Sabah dalam Malaysia. Kalau kamu takut Sabah tu keluar daripada Malaysia, tolonglah dibangunkan Sabah itu. Jangan bagi janji-janji manis. Shafiee Apdal tabur janji-janji penipuan.
Tun Dr. Mahathir tabur janji-janji penipuan. Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah. Semua. Janji mau bina lebuh raya, janji mau bina kereta api berteknologi tinggi macam MRT, LRT, monorail yang ada di Kuala Lumpur. Janji mau bagi hak-hak rakyat Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Janji mau bayar royalti minyak 20% untuk rakyat Sabah demi kemajuan rakyat Sabah. Janji mau bagi peluang pekerjaan. Janji mau bangunkan industri ekonomi. Janji nak bina segala pelabuhan ekonomi antarabangsa untuk Sabah. Tetapi sampai sekarang, daripada saya jadi kecil sampailah saya besar umur 31 tahun, pakcik-makcik, tidak ada apa-apa perubahan di Sabah itu, malah makin teruk. Tidak sesuai dengan zaman. Apabila orang muda Sabah bersuara dalam negara Malaysia, dicakap, apa kau tahu? Dicakap, kau tidak makan garam banyak. Kau siapa? Kau bukan pemimpin, buat apa kau bersuara? Kami bersuara ni bukan mahu menjadi pemimpin. Kami bersuara untuk Sabah dalam Malaysia ni bukan untuk mau jadi Perdana Menteri kah? Mau jadi Ketua Menteri macam si Syafiee Apdal kah? Apa guna jadi Perdana Menteri, jadi Ketua Menteri kalau tidak boleh tolong bangunkan Sabah? Maka, saya ingin ingatkan dan saya ingin tegaskan. Enough is enough. Membuat penjajahan bentuk baru kepada Sabah dalam Malaysia. Saya setuju. Sabah tidak perlu keluar daripada negara persekutuan Malaysia. Saya sangat-sangat setuju Sabah itu perlu kekal di dalam negara persekutuan Malaysia. Tapi ada satu perkara yang perlu diakui. Kemunduran pembangunan di Sabah itu perlu diselesaikan segera. Tidak guna 15 kali pilihan raya di Sabah kalau semua janji-janji kosong itu hanya untuk menjajah orang-orang Sabah. Saya setuju Sabah itu bukan milik Filipina. Kalau pemimpin-pemimpin seluruh negara Malaysia sayangkan Sabah, tidak mahu Sabah itu jatuh kepada kerajaan Filipina atau jatuh di tangan kuasa-kuasa besar asing yang lain, tolong bangunkan Sabah. Penyumbang ekonomi terbesar dalam negara persekutuan Malaysia adalah Sabah. Penyumbang utama pendapatan dalam industri petroleum dan gas asli di negara Malaysia adalah Sabah. Penyumbang utama kepada sektor pelancongan negara Malaysia, paling ranking nombor 1 dalam Malaysia, Sabah. Kelapa sawit, Sabah juga sumbang. Ikan-ikan segala sumber ekonomi di atas laut, Sabah juga. Pakcik-makcik, wahai pemimpin-pemimpin yang amat saya sayangi sekalian. Sangat besar dosanya mengasihi bodoh rakyat Sabah dalam Malaysia ni. Kamu cakap kita ni rakyat Malaysia. Kamu cakap kita semua ni adalah perlu bersatu padu. Kami rakyat Sabah mempertahankan Sabah itu di dalam negara persekutuan Malaysia. Tapi apa yang kami dibalas? Sabah dibiarkan miskin dan mundur, pakcik-makcik. Macam mana boleh mundur pembangunannya sedangkan Sabah itu penyumbang ekonomi utama dalam negara Malaysia? Jawab soalan saya. Saya tidak mau tapis-tapis masalah besar ini yang mana Sabah sengaja dianaktirikan dalam negara persekutuan Malaysia selama lebih 60 tahun. Ada pemimpin-pemimpin di seluruh Malaysia selesaikan masalah ini? Tidak ada. Saya jujur, tidak ada tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik Otok Arau. Syafiee Apdal, warisan, apa dia buat? Dia janji Sabah itu for Sabahan.
Tapi hari ini apa yang berlaku di Sabah? Sabah for Filipina. Syafiee Apdal, kau masih tidak jawab soalan saya. Kau cakap, jangan undi Parti Malaya. Undi parti tempatan. Rakyat Sabah undi kau pada PRU 14 sampai kau jadi ketua Menteri Lanun di Sabah, Syafiee Apdal. Kau mengaku sebagai parti tempatan Sabah. Betulkah kau ni parti tempatan Sabah? Atau kau adalah parti daripada negara Filipina yang bertopeng dan menyamar di dalam Sabah, konon-konon mahu memperjuangkan hak rakyat Sabahan? Kau tidak memperjuangkan hak rakyat Sabahan, Syafiee Apdal. Tu Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah. Tidak guna kamu berkempen. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang datang daripada Malaya untuk masuk ke dalam Sabah. Terutamanya geng-geng Pakatan Hancing ni. Apa yang kamu mau janji untuk manifesto pilihan raya negeri Sabah kali ke-15 ni untuk tahun 2020? Kamu mau copy-paste manifesto PRU 14 lalu yang semua sudah kantoi tipu dan mengasih bodoh orang-orang Sabah? Syafiee Apdal, tu Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, jawab soalan saya. Syafiee Apdal, takkan kau mau kami rakyat Sabah ni undi parti Filipina? Kenapa aku cakap benda ni? Orang Filipina baru masuk kemarin ke Sabah guna lorong tikus. Wih, sekelip mata boleh dapat IC. Sekelip mata boleh dapat tanah. Sekelip mata boleh dapat tempat tinggal. Syafiee Apdal, kau rasa benda ni masalah kah atau bukan masalah? Ini bukan saja masalah, ini masalah sangat besar untuk kau. Kau mengkhianati rakyat Sabah, Syafiee Apdal, penipu. Kurang ajar punya ketua Lanun. Kenapa kau mengasih bodoh orang Sabah? Kau mengaku depan pengundi Sabah, saya parti tempatan Sabah. Tapi di belakang rakyat Sabah, kenapa kau suruh orang-orang Filipina masuk Sabah? Kau jawab soalan aku. Lebih 20 tahun weh, kau jadi ahli politik di Sabah. Kenapa orang-orang Filipina daripada negara Filipina senang betul masuk ke Sabah? Orang Sabah kau anak tirikan. Wih, orang Filipina kau jaga betul-betul. Betul kan? Aku tahu semua rahsia kau ni. Kau jangan salahkan Malaya saja, salahkan diri kau sendiri, Syafiee Apdal. Siapa kau punya tok guru? Tu Dr. Mahathir Mohamad. Tu Dr. Mahathir tu daripada mana? Parti Malaya kan? Syafiee Apdal, orang tua bolehlah kau kasih bodoh pusing-pusing. Kami ni orang muda, generasi baru, cerdik, pandai, berani. Kau tidak boleh pusing-pusing weh, ketua Lanun Filipina. Apa kau buat selama 2 tahun kau jadi ketua Menteri Lanun di Sabah? Syafiee Apdal, kau rompak Sabah untuk kekayaan adik-beradik kau, isteri kau, dan anak-beranak kau serta sepupu sepapat kau. Apa kau buat 2 tahun di Sabah, Syafiee Apdal? Kau rompak, kau jajah Sabah itu macam milik datuk moyang kau. Woi, sedar diri sikit weh. Kami rakyat Sabah pembayar cukai di dalam negara Malaysia ni. Kami bayar cukai jalan, cukai ASST, cukai pintu, cukai perniagaan, cukai pendapatan. Segala cukai kami bayar. Tapi kenapa Sabah tu mundur, Syafiee Apdal? Kenapa jalan raya tu pun kau tak boleh buat? Lebuh Raya Pen Borneo tu terbengkalai, tak pandai siap olehmu. Kau dengan tu Dr. Mahathir perlu jawab perkara ni. Cukup-cukuplah penyamun-penyamun. Di dunia ni memang kau selamat, Syafiee Apdal tu Dr. Mahathir. Wahai pemimpin-pemimpin penyamun penipu sekalian. Tapi Mahkamah Rakyat dan Mahkamah Tuhan tidak akan biarkan kamu tidur nyenyak setiap malam. Sampai ke dalam lubang kubur kamu pun kamu tidak boleh tidur tenang.
Syafiee Apdal dan pemimpin-pemimpinnya amat saya hormati. Saya bersuara ini bukan sebab saya benci kamu. Saya bersuara dalam negara Malaysia ini bukan kerana saya mahu menjatuhkan kamu semua. Tetapi satu perkara, kalau rakyat Sabah dalam Malaysia ini terus dirompak, dikasih bodoh, dipinggirkan, dianaktirikan, tidak kiralah parti Sabahan kah, parti Filipina kah, parti Malaya kah, cukup-cukuplah. Kami generasi baru ni sudah penat mendengar janji-janji politik. Kami ni sudah penat tengok keadaan Sabah tu. Rumah orang-orang miskin dibakar. Rumah orang-orang miskin dirobohkan. Hanya atas alasan itu tanah kerajaan. Hei, kamu dipilih jadi YB, kamu dipilih jadi kerajaan, kamu dipilih jadi Ketua Menteri Sabah Syafiee Apdal untuk selamatkan rakyat, untuk tolong rakyat, bukan kasih hancur rakyat. Kamu dipilih sebagai YB, sebagai pemimpin, sebagai kerajaan. Kamu dipilih sebagai Ketua Menteri dan Perdana Menteri. Bukan untuk kasih mundur Sabah. Bukan untuk rompak Sabah. Untuk kasih maju Sabah macam Kuala Lumpur, macam Selangor, macam Johor, macam negeri-negeri lain. Jurang pembangunan antara Semenanjung Malaysia dan Sabah itu sangat luas lebarnya. Kemajuan di Sarawak dan Sabah juga besar bezanya. Semua sumber ekonomi Sabah dirompak. Kami tidak marah dirompak. Tapi adillah kepada orang Sabah dalam Malaysia. Tolong. Woi, orang-orang tua yang jadi pemimpin. Yang tamak kuasa. Tamak merompak Sabah. Yang tidak pandai kenyang menjadi penyamun dalam Malaysia. Kasih maju rakyat Sabah tu. Kasih maju Sabah tu dalam Malaysia. Kalau kau tidak mau, Sabah tu jatuh di tangan geng-geng Filipina, Parti Lanun Filipina. Kalau kau tidak mau, Sabah tu jatuh di tangan kuasa besar asing. Kamu semua ni, pemimpin ni, takut kalau Sabah tu keluar daripada Malaysia. Kamu semua ni takut kalau Sabah itu keluar daripada Malaysia, apa pendapatan negara Malaysia lagi? Apalagi pendapatan petroleum dan gas asli Petronas. Kamu semua ni takut kalau Sabah itu keluar daripada Malaysia, sudah tidak ada pendapatan untuk pelancongan, cukai jalan, segala jenis-jenis cukai. Sudah tidak ada pendapatan kelapa sawit, segala lombong emas. Sabah itu sangat kaya Pak Cik Makcik Oto Arum. Tapi apa dibuat oleh Syafiee Apdal? Apa dibuat oleh warisan, oleh Pakatan Harapan, oleh Tun Dr. Mahathir selama 22 bulan jadi kerajaan di Putrajaya? Kosong, telur tidak ada. Dorang hanya merompak, makan gaji buta, bincang pasal projek. Apa projek kita boleh rompak di Sabah? Itulah yang dorang bincang. Berapa persen saya boleh dapat daripada projek ini? Kalau kau bincang pasal projek, jangan kau jadi Ketua Menteri Sabah. Jangan kau jadi Perdana Menteri. Bagus kau jadi Ketua Lanun Projek. Mau sampai bila kamu mengasihi bodoh rakyat Sabah dalam Malaysia ni? Aku bukan mau bagi amaran. Aku hanya mahu bagi peringatan mesra Pakcik Makcik. Kuasa rakyat di Sabah tu, jangan kau pandang rendah. Generasi baru macam kami ni berani mati, berani masuk penjara untuk menuntut keadilan dan kemajuan yang selama ini kami tidak dapat dalam negara Malaysia. Kau ingat apa kami ni? Patung? Tunggul? Badut politik kamu? Saya tidak terikat dengan mana-mana parti politik. Saya penganalisis politik bebas. Saya hanya mahu bersuara untuk rakyat. Dan saya ingin tegaskan,
di musim pilihan raya Sabah untuk tahun 2020 ni. Mana-mana parti yang memberi janji-janji manis, lepas itu dia jadi kerajaan baru di Sabah, dia tidak tunaikan janjinya, kamu akan tetap hancur di tangan rakyat bernama Ju Fazli Syed Ahmad. Ingat, ini last warning. Cukuplah Syafiee Apdal dan Parti Lanun Filipina daripada negara Filipina itu mengasihi bodoh orang-orang Sabahan. Menafikan hak-hak rakyat Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 adalah tidak mengikut rule of law, adalah bercanggah dengan perlembagaan negara Persekutuan Malaysia. Tidak memberi kemajuan yang adil dan pengagihan kekayaan ekonomi yang adil kepada Sabah dalam Malaysia adalah mengkhianati perjanjian rakyat Sabah yang kekal untuk bertahan dalam negara Persekutuan Malaysia. Wahai pemimpin yang amat saya hormati, saya dengan rasa rendah diri ingin menyatakan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku, Patik sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Sabah, secara rendah diri ingin menyatakan kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara, jangan lupakan nasib rakyat Sabah dalam Malaysia, tuanku. Jangan dipinggirkan dan dianaktirikan lagi Sabah dalam Malaysia. Saya dengan rasa rendah diri amat menjunjung tinggi kararnya kekuasaan Yang di-Pertuan Agong dalam negara Persekutuan Malaysia. Kami orang Sabah setia kepada Raja dan negara Malaysia ini, tuanku. Apakah kesetiaan kami ini sebagai rakyat Sabah dibalas dengan kemiskinan dan kemunduran yang sangat-sangat teruk dalam negara Malaysia? Ada ramai anak-anak Malaysia di Sabah tidak mendapat IC, tidak mendapat surat beranak kerana dipinggirkan hak kewarganegaraan mereka di dalam negara Malaysia. Tuanku, ada banyak anak-anak muda yang cerdik pandai, yang mahu masuk sekolah, yang mahu masuk ke universiti, yang mahu bekerja mencari rezeki untuk ibu bapanya. Tetapi hak kewarganegaraan mereka dinafikan di dalam negara Malaysia. Tanah tempat tinggal mereka dinafikan. Rumah mereka dibakar secara sengaja dan dirobohkan tanpa ada alasan. Mahu sampai bila kesetiaan kami sebagai rakyat Sabah dalam Malaysia perlu dibalas dengan kemiskinan dan kemunduran? Tuanku, sebagai kesimpulan, kepada generasi anak muda di Sabah, Sarawak dan Malaya, kita memerlukan satu naratif politik baru di negara ini. Ya, kita perlu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia ini, supaya kita kekal merdeka dan berdaulat, tidak dijajah oleh kuasa-kuasa besar asing. Tetapi jangan antara kita menjajah satu sama lain. Jangan Malaya menjajah Sabah dan Sarawak lagi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh pakcik-makcik. Jika Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan pemimpin-pemimpin yang kita sayangi ini mahu melihat rakyat Sabah, rakyat Sarawak dan rakyat Malaya bersatu padu di atas payung Raja-Raja Melayu yang karar kekuasaannya, saya sebagai generasi baru dengan rasa rendah diri ingin merayu, tolong majukan Sabah di dalam negara Malaysia ini. Tolong majukan Sarawak di dalam negara Malaysia ini. Tolong bagi hak kepada rakyat Sabah, rakyat Sarawak yang dianaktirikan dalam negara Malaysia ini. Kalau orang-orang Malaya gembira
dengan kemajuan mereka di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, di Pulau Pinang. Kami juga rakyat Sabah mahu merasa gembira menggunakan LRT, MRT, monorail, lebuh raya dan jalan raya yang tidak berlubang-lubang seperti di Kuala Lumpur. Kami rakyat Sabah sudah 60 tahun merasa jalan gravel, jalan tar. Kami tidak pernah merasa lebuh raya Pen Borneo itu, wahai pemimpin-pemimpin sekalian. Wahai generasi muda anak-anak Malaysia, kita bukan sahaja perlu bersatu padu, tetapi kita perlu mengaku satu perkara, bahawa Sabah itu dianaktirikan di dalam negara Malaysia. Jika masalah ini tidak diakui, sampai bila-bila negara Malaysia tidak akan maju. Sabah akan rasa terpinggir dan Sabah akan terus melarat di dalam negara Malaysia. Terus hidup suara keramat rakyat. Wahai pengundi-pengundi Sabah, jangan jual Sabah itu kepada parti kapal layar lanun Filipina. Harapan ini, jika kita biarkan Sabah itu dijual tanahnya kepada Filipina, kita akan lebih melarat dan lebih susah daripada sekarang. Checkmate and game over. Terima kasih.